warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasih pada acara majlis kita pagi ini Ibu Ahmad Ghazali yang berusaha di mana si PIBG, si Ibrahim Muhammad yang berusaha Tuan Zahid berkadang takbiran yang berusaha merancang dia ibadat di luar beraja Usman ikut Al-Awam Murid Ibrahim ikut kurikulum pengurusi data kuasa sambutan majlis temu murni ibu bapa murid tahun 1 dan bagi tahun 2014 ni. Cikgu-cikgu dan yang paling saya hormati dan dikasihi ibu-ibu, bapa-bapa yang berada di hadapan saya pada hari ini. Ibu bapa yang cemerlang, ibu bapa yang hebat, yang saya kira pada sekolah kita ini akan menuju ke arah yang terbilang lagi untuk masa-masa akan datang, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya berasa lama lagi tak cerita. Encik kita saya paling cikgu mak nanti itu sebut lah kan. Ekspresi macam itu sebenarnya macam awal. Apalah. Pasal saya kosong, nanti kau berasa lama lagi encik. Sudah tahu yang mak lebih main. Tapi tak apa, tanpa masa kita saya kurang. Saya belajar yang kali tu lah. Orang hebat itu lain. Dia cakap tadi banyak. Oh saya banyak tu banyak habis kan. Dan saya tak banyak banyak. Lepas tu saya kecil lah. Tak apalah dia kali beri kesempatan. Saya kecil lah. Saya kira tamat. Saya kecil lah tamat. Dia kecil. Dan saya kecil juga. Orang kata bom berhenti mu kecil. Mu kecil pula. Saya berhenti. Okay. Tuan-tuan dan puan, pertama dia, mengapa kita pagi hari ini? Waktu cikgu tak sebut lagi. Dia sebut dah tapi secara dah berapa cerah. Mengapa sebab kita pagi? Walaupun lewat sikit. Kerana kekalan bahasa rendah. Baca kursi kata tadi, terlewat. Kita rancang Belanda tadi, tapi terlewat. Sebab masih kakak tak dapat elakkan. Sebenarnya kita pagi hari ini, tuan-tuan, kita sebenarnya memerlukan perjumpaan seperti ini di antara pentadbir dan juga cikgu dan juga ibu bapa untuk berhimpun bagi menentukan hal tujuan anak kita masing. Waktu sebenarnya paling apa namanya kita nak hanya tuju anak-anak kita, generasi kita akan datang. Bagaimana kita nak bentuk anak-anak kita zaman 2020 nanti? Kita kena tengok anak-anak kita ni bila jadi pemimpin siasat. Ini yang kita nak bicara hari ini. Kalau boleh, amal bolehlah akan datang. Kalau tak boleh, tak bolehlah akan datang. Itu yang penting. Okay? Sebab itu kita bagi. Jadi saya ucap tahniah, syabas, hebat ibu bapa SD masyarakat. Lama apa? Saya tak terima kasih dulu. Baguslah. Saya tak jumpa lagi macam ni. Tempat lain saya pergi, saya tak jumpa macam ni. Lebih kurang dalam tak sama ni. Laki orang pulang. Sekarang kan apa yang lama? Lebih apa yang lama? Kalau laki pun kan? Tama-tama kita panggil waktu pagi. Pagi ini selalunya ada 7 orang lelaki, banyak masalah lain. Tapi hari ini saya dengar ada yang cuti balik. Saya kena tabik, saya kena hormat, saya kena syabas, terima kasih. Kerana tuan-tuan orang yang nak tentukan generasi kita akan datang. Anak-anak kita ni akan jadi pemimpin masa depan. Orang ni penting, kita tak penting lah. Saya lebih-lebih lagi lah. Saya dua lagi tak tahu kan? Tu orang tu. Dalam apa nama ni masyarakat kita ni umur yang apa nama ni kita kata dalam keadaan yang biasa ikut umur Nabi dan 3 tahun.
Jadi apa lagi ni aku? Buku ada lagi setahun. Kalau lebih lagi tu bonus. Waktu hari. Tu pun kalau dia beri. Kalau tak beri, sudah kita. Ya? Jadi itu. Tuan-tuan, tadi kita buat semua itu. Ya? Jadi sebelum orang kita jauh, nak orang aku terumpul tu, kira pada 17 bulan. 17 bulan ni, ada kami. Kalau kita nak gerak itu, gerak kerja kampung, gotong royong untuk menghapuskan nyamuk Aedes pembawa kuman ataupun wabak denggi. Untuk makluman ibu bapa sekalian, sekolah kita ni terpilih di antara 33 buah sekolah seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Dipilih sekolah masyarakat satu-satunya dalam negeri Terengganu untuk menyertai pertandingan Denggi Petro peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan bukan peringkat politik, peringkat kebangsaan. Dan ada 6 elemen. Bukan saya dah dapat tahu. Anak-anak kita dipilih seramai 30 orang untuk dipantau dalam masa 2 bulan. Bulan 9, bulan 10. Dan bulan 10 nanti akan dihakimi oleh Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan. Yang akan menilai anak-anak kita ni kerja yang akan ada kait mengaik dengan sekolah ibu bapa masyarakat setempat. Kerja-kerja buat. Dan salah satunya elemen ialah gerak gempur tadi. Jadi kita nak adik kakak, ibu bapa sekalian, tolong ambil apa kita kata kerjasama yang baik. Bila kita panggil untuk tolong gambar yang baik, bagaimana kita nak hapuskan nyamuk. Nah sekarang ini nyamuk ini memang hebat lah, nyamuk hebat dia. Di Kelantan ada ratus-ratus lah mati. Kelantan daripada Kuala naik bah di Kelantan, dia tak turun ke sepuluh, tak turun jentik tu sampai ke batu, turun pada batu dia saat ni lalu nyamuk tidur. Nyamuk tidur ni dia Kelantan dia saat lalu boleh nyamuk tidur, dia tak ada. Jadi dia menyebabkan beratus lah mati di negeri Kelantan, muncul air bersih. Alhamdulillah. Jadi kita nak berjaga-jaga, kata sediakan payung sebelum hujan. Kita nak jaga, kita nak hapuskan nyamuk-nyamuk yang menjadi wabak penyakit ini. Kita tak mau nyamuk, kita mau penyakit. Gitu. Jadi kita nak tentukan 17 hari kita nak panggil semua bapa, semua agensi kerajaan, Bombo, Jepang, kesihatan, perhutanan, perlilitan, Rizka, semua ada kita panggil bapa, panggil KTT, panggil jawab ekor, panggil ketua-ketuanya bersih kawasan ini, supaya tidak ada nyamuk dalam kawasan kita dan juga kawasan-kawasan sekitar. Kampung Padan Buah, Kampung Tiga Meter, Kampung Masing, Gerno dan masyarakat sendiri. Kita panggil semua JKK, kita panggil semua masyarakat. Ya tak ingat, ini bukan soal politik ni, bukan soal politik ni. Allah saya tak nak guna apa nama dia, program. Kita nak supaya kampung kita bersih, kampung kita sehat, anak-anak kita sehat, kita menjadi warga yang sehat, sejahtera. Itulah harapan saya sebenarnya. Dan kalau kita menang, sekolah kita menang, kita dipanggil di peringkat kementerian. Bulan 10 saya ada tahu. Cikgu ada orang bilang guru sama ini. Pernah saya minta maaf, pernah kali juga. Pernah hari bulan minta maaf hari kami dan hari kami pernah. Jadi kita panggil semua hari. Dari kampung sekalipun, di kampung mana-mana dalam kawasan ini. Kampung Padan Buah dengan Padan Buahnya, Tasik dengan Tasiknya. Jangan ada yang terkena demam denggi. Kalau suara yang anak kita kena penyakit demam denggi, automatically out sekolah kita. Dia disqualified kalau begitu.
dia terpatau dengan sendirinya oleh ke sekolah lain. Sekolah lain lah Kelantan serok Kalipok. Lepas tu banyaknya di Sabah ya? Jadi kita ni satu-satu yang negeri. Dan kalau kita menang, anak kita akan dapat dibawa ke Kementerian Pelajaran Malaysia. Benar itu terjadi. Ambil hadiah di sana. Ambil hadiah di sana. Cikgu sakit lah. Cikgu sakit ni. Nah, dia kata terima wang tunai RM8,000 Malaysia. Cash. Itu orang kamu balik dan buku apa yang ini lah. Jadi itu nomor satu. Saya nomor satu. Dan insyaAllah saya tengok cikgu-cikgu sedang buat kerja. Ada 6 elemen yang perlu diselesaikan. Dan di antaranya tadilah gerak dalam perlu. Dan dia nak tengok, yang akan tengok dulu. Lah ni tak boleh mana, kalau ukur pakai dulu ya. Pakai dulu dan dia tengok gambar tak boleh. Gambar terlibat tak ubah pun. Terlibat tak waktu nama di masyarakat sebab. Kita panggil apa? Dengan kita ada persoalan nama ini. Kita panggil dan kita pada ketika itu kita minta pengurusi kesihatan. Esko kesihatan kita yang kebetulannya ada di kawasan itu. Kita suruh buat dah. Air letak buat awal-awal. Dia boleh bagi kau. Dia boleh bagi kau. Dia kata air. Boleh ke buat? Buat dulu. Kita nak. Lepas tu kau yang dia boleh. Kau tak bagi bantu kan? Kau yang lama tu. Jadi kita tujuan kita bukan untuk saya. Bukan untuk saya. Saya nak macam cikgu Mak Kaya. Saya pun buka. Saya nak pergi ke Sembilan. Ada ke 10. Jadi saya kerja ke mana-mana pun. Menentukan SK Pasiaga menjadi satu-satu sekolah. Hebat! Bukan saya yang sekian dulu. Malah segala SK lain. Bapa kita hebat, cikgu kita hebat, anak-anak kita hebat, PIBG kita hebat. Kita dah baca dulu. Ya? Itu yang pertama. Tadi cikgu ni sekian. Saya baru sekolah ini. Okay? Saya baru sekolah ini. Kembali lagi. Yang seterusnya yang dua tu, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang EPPN, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Tadi cikgu dah sebut dah, ada satu aspek itu. Saya nak cerita tentang aspek-aspek yang perlu ibu bapa tahu. Mengapa EPPN ini terpaksa dilaksanakan oleh pihak kerajaan, oleh pihak pemimpin kita, terutama Perdana Menteri kita. Mengapa dia buat salah? Apakah pendidikan kita ini terjadi ataupun yang mana yang menyebabkan kita terpaksa kena buat satu perubahan, transformasi yang secara menyeluruh, dan ibu-bapa juga kena ambil bahagian supaya dalam plan ini selama 13 tahun ini ada 3 gelombang. Gelombang pertama 2013, ini 2004 sehingga 2015 terdekat. Habis gelombang pertama 2015 hingga 2020 gelombang kedua dia panggil. Kemudian 2020 2025 gelombang ketiga. Jadi kita ni sampai habis gelombang pertama. Jadi kalau kita terutama cikgu-cikgu ibu bapa tak tahu apa dah PPPM apa tak tahu lagi. Maka ujian hilang kan kita. Apa? Jadi sebenarnya pemimpin kita dia tak dia tahu tentang mengikut kajian Badan Antarabangsa PISA dan juga tim dia bagi ini badan yang ditubuh mereka bukan mereka dunia, mereka global, di mana pendidikan secara keseluruhan seluruh dunia kita tak main mereka mesti ada. Kalau mereka Malaysia ni kan kita 12 tahun itu biasa untuk satu kali dan bukan kali dunia kita belum satu. Negara lain ada ada politik orang. Jadi rupa
dengan negara-negara lain, kita jatuh 1/3 di bawah. 1/3 di bawah. Maknanya dari nomor 10 kan kita ke nomor 9. Nomor 8 itu. Ambak orang tahu. Gitu. Kita bahasa shock lagi tu ni. Orang shock sendiri. Ada bahasa sedap. Sedap ini biasa. Kita tinggi sekali. Rupa-rupa yang kita dibandingkan dengan mereka antarabangsa, kita duduk terjeruk di bawah. Sedangkan kerajaan dalam setiap kali belanjawan negara, kita berada di peringkat atas dan Kementerian Pendidikan. Kerajaan membelanjakan ratusan juta saya ingat aduan tertinggi perbelanjaan di dalam negara Kementerian Pendidikan. Dan kebetulan juga di mana Perdana Menteri sendiri yang jadi Menteri Pendidikan. Dan kebetulan pula Menteri Pendidikan 2 jatuh kepada anak daerah kita sendiri yang menjadi. Yang itu yang berhormat Tuan Datuk Seri Binti Yusuf duduk cantik dan dia pernah berkata bila dia balik tersebut, dia tengok dia kata dia tak nampak lagi masyarakat kita ni berubah dari segi pendidikan. Bagaimana nak kita berubah dari kaedah lama ke kaedah baru secara keseluruhan tak ada. Jadi dia nak ni kalau boleh besarlah benda dulu pasal dia menteri kan. Dia nak gitu. Jadi inilah sebabnya kita di dalam sekarang ini minta sama-sama. Adik kakak semua bersama kita, bukan dengan kakak saja, bersama kita, bersama dengan pejabat, bersama dengan penggolongan besar-besar untuk menjayakan program ini. Jadi tuan-tuan tadi cikgu Zul dan cikgu inspirasi murid, ilmu inspirasi murid dan inspirasi murid tadi. Apa nama yang dekat tu tugas kita? Kamu dia tugas kita. Tugas kita yang dikatakan ialah dalam kita nak menentukan berlakunya perubahan. Kita ada 11 ajakan. Apa masih ambil lain? Apa tadi soal? Kedua, ajakan ke-9 dan ajakan ke-10. Dua ayat ini lah. Kalau sudah misalnya dan dah pergi mari jika kedai orang minum pakai musuh dia bukan ke? CPN kamu tak boleh. Cikgu usah boleh. Dia boleh. Betul. Jadi orang tahu cikgu saya itu nak boleh kira. Apa tahu tak ada? Tahu pelan pendidikan pembangunan Malaysia boleh kira tahu. Betul. Kalau jawab itu tahu tahu tak apa dia lain boleh apa tak boleh umum. Maknanya tidak berlaku di peringkat akaun peringkat sekolah. Okey. Yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara berkuat. Kau macam kita buat, kau macam ini kita buat. Bagaimana? Wah tolong pakak nama. Ada infak, ada rista, ada kesihatan, ada perhutanan, pakak nama-nama. Bagi sekolah itu merupakan satu daripada matlamat kerajaan ini. Kita tak nak macam dahulu saja. Di sekolah hartanya banyak cikgu saya kata ni jangan butuh, jangan tuli, jangan gomok gigi. Kalau lain cikgu buatlah kemaluan. Itu kaedah lama. Kaedah hari ini kita berpakat bekerjasama, bertukar-tukar pikiran macam hari ini sebahagian daripada pimpinan telah berlaku sekali. Hebat. Kita buat. Orang yang sama kita. Kalau paling bagus bukan aku. Jadi hari ini saya cukup hebat. SD Pasir tak hebat dan saya juga kekalkan. Walaupun sesiapa saja mengambil satu-satu jadi pemimpin sebenarnya. Kekalkan. Kerjasama
Bagi, tak boleh bagi duit, kita bagi tenaga, tak boleh bagi tenaga, kita bagi idea. Idea kita dah, pelaku di sekolah. Okay? Yang kedua adalah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit wang kerajaan. Abang Ida tadi, kerajaan bagi kita banyak. Kalau di sekolah ni, juta. Bukan rakit ni untuk abang kita bagi royak ni supaya kita sedar. Wang kerajaan semua, wang kerajaan bagi kita. Apa terbayar asli, terbayar. Oh kita je tu, ada biar-biar bagi kan. Jadi banyak, banyak. Gaji cikgu di waktu dia pun yang 7,000 sebulan. 8,000. Dah lain baik gaji. Tak masuk lagi alam. Tak masuk lagi asrama. Asrama 300,000. Tu free asrama. 300,000 setahun. Budak-budak itu. Hai banyak. Kalau bila kau sekian pasal tak habis lagi. 300,000 asrama saya. Dah masuk lagi. Kau sekolah ni. Kau sekolah ni tak 1,000 kau bagi duit dia panggil BBT lah gabung-gabung 100,000 lebih. Kau tu saja. Contoh pasal-pasal. Jadi kita nak setiap ringgit belajar curang untuk anak kita. Dia berbaloi. Kata orang itu. Kata orang itu, dia berapa? Dia pandai nak betul lah. Dia pandai. Jadi kita nak tahu biji kita ni. Contoh bagi sekolah. Dia pandai. Kita nak jadi maksimum yang boleh. Dan kita mengabaikan hak miskin, hak kaya sama rata kan. Hak bodoh, hak cerdik sama kan. Dan hak bodoh itu aslikan tak jauh-jauh. Hak cerdik apa namanya, buka musim-musim kita tak comel-comel tak boleh-boleh cikgu comel-comel kalau jodoh ni cikgu tak jaga tak boleh. Itu bukan sistem yang akan kita laksana. Kita nak kesamarataan. Wa'ilmu miskin kaya, wa'ilmu ada apa namanya kereta besar, kereta kecil, tak ada kereta. Wa'ilmu susah senang secara mana pun kita nak dia pendidikan sampai ke tahap maksimum yang boleh. Jangan abai. Ini yang kita kena boleh berani sangat. Kalau kita tak ambil, rugilah kita. Jadi waktu yang kita nak koyak dari bapa. Tahu berkawan itu cukup. Nak sama rata. Saudara kita tahu. Nak berpaduan. Nak bekerja sama. Nak kira pahaman apa-apa. Untuk sekolah, untuk anak. Aktif kita. Kalau dua kali ni bapa berbuat, insya-Allah kita dah percaya. Pak lain sekolah ke sekolah, sekolah kementerian, sekolah kejabatan. Apa mesti nak apa? Pak lain tak tahu. Dan alhamdulillah dalam pemeriksaan KSA yang akan datang nanti, ujian baru ini telah berikan. Yang dapat straight A, abang yang nak juga. Jadi kita nak jumpa orang kita bapak tahun ni kan balik. Mau di bapak tahun ni kita minta dulu dekat. Kalau hari jadi di ambil dekat saya datang di mana. Bapak tahun ni dulu tidak kamu. Kita nak bincang tahun ni. Okey. Kita sudah ada 7 orang ini, tuan-tuan. 7 orang ini tanpa biasanya dalam waktu yang sama tak itu mana? Kalau itu terpawai dalam 3 orang panggil, dalam panggil 4 orang dalam pemeriksaan perjumpaan tahun panggil boleh. Tahun ini kita sudah 7 orang. Kita ada 5 orang, 6 orang, 4 A1B rating dari lagi. Jadi 6 campur 7 13. Kita ada 4A 1C saudara. Apa nama ayat tu? Mau ayat dari orang yang hebat. Tolong jaga. Apa boleh? Tambah orang tadi. Baru. Jadi kalau tak lah. Kita ada
5 orang, 3 A, 2 B. Kita ganya ada ini 5 A lagi, tak boleh 20. Kita ada 2 A, 3 B. Berapa? 7 orang. Maka kita ada 27 orang. Hebat, tuan-tuan. Hebat. 27 orang. Ada pula 3 orang lulus semua mata pelajaran. Bahkan sampai bahasa kita untuk 30 orang 5A SD Pasaka Lupa. Hebat, bukan hebat. Hebat, 30 orang. Kita 30 orang. Cerita ada hamatan dah tak boleh. Bego lah mau boleh tak buat tak lagi tak lagi. Apa mana boleh guna? 30 orang. Sejarah tu. Apa buat 2-3 orang agama ni? Sekolah yang apa pergi itu cikgu dia boleh buat 3 kali. Betul-betul. Dapat baiklah. Lagi ni lah cara kita. Tak ada cara lain lagi ni lah. Bukan hebat guru besar. Hebat tuan-tuan. Hebat dia kakak gini. Anak-anak dia jadi hebat. Cikgu-cikgu dia jadi hebat. Ya? Guru besar, tupas kaki. Cikgu ada dulu dia tupas kaki. Sengih. Agak. Orang panggil di mana-mana. Cikgu besar panggil besar. 30 orang. 30 orang kan? Itu tak lagi. Kita bukan cakap main-main kita ada. Memang kita kerja kita tahu. Itu pun. Cuma kita beri masalah sedikit. Kita beri masalah sedikit tentang anak-anak kita yang tidak hadir ke sekolah. Yang tidak hadir ke sekolah. Terutama untuk tahun yang rakyat lah. Mungkin kumur mok pun tak ada. Jadi faktor sebenarnya ya, tidak benar. Apa buat kajian? Dan memang ada kajian pun. Paling kemarin dalam panel apa dia tengok TV dekat masa pun. Jadi kawan orang hidup anda buat kajian. Kita dapati ada 75% ibu bapa kita ni tidak minat tentang pendidikan anak. 75% anak orang kita tidak berminat pada mungkin tak masuk akal tu. Tak masuk akal pun juga. Cuma ada yang bawa anak tua, anak yang umur 11 tahun buat juga ada hak siang dia. Dia cari makan tu. Kita bukan Myanmar. Kita bukan di apa sempadan dulu di Palestin. Kita Malaysia masih lagi aman. Mengapa anak-anak yang berumur 10 tahun, 11 tahun kita beri dia tanggungjawab yang enggak? Kesian dia. Kesian dia tuan-tuan. Allah Ta'ala beri kita bukan belah sebenarnya. Anak kita dia amanah kepada kita. Amanah Allah Ta'ala. Anak ada amanah. Bukan saja begitu dah. Jangan ingat kalau ada jadi ada baik. Ada orang tak jadi. Betul tak? Ada orang yang 20 tahun dia tak jadi. Apa muncul dari uangnya? Allah muncul lagi. Kalau tak ada langsung enggak. Uangnya habis dia tak ada. Tinggal contoh dua itu. Pakai nasi kusuk-kusuk. Sebab kamu kata anak dia adalah amanah. Mungkin dia kata buku ini tak ayok dua meter kalau tak ada tu. Amanah akan disoal nanti apabila kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum masuk dalam surga. Dia tanya kita satu persatu. Apa benda dia tu? Murus dia tu. Jadi dosa masyarakat muak apa? Muak dia. Apa dia jawab kan? Habis kaki tangan tidak muak semua cakap. Nak dalil ke mana? Tak boleh masuk surga kerana tak menunaikan amal. Tak boleh masuk surga kerana tak buat tanggungjawab kita. Itu tu. Kesian.
Semaya nak tunggu panas sebab melalui mampu. Jangan ni. Oh, hari ni tak awak dah ni tak jadi kalau dah dia tu. Sekarang ni je. Semaya tak tinggal, puasa tak tinggal, awak sunat dulu. Kan? Zakat keluar. Tak boleh masuk surga kerana tak menunaikan amal. No, begitu tuan-tuan. Na'udzubillah, astagfirullah. Minta maaf banyak. Apa itulah. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang masuk biasa sebelah. Baik. Tak boleh nak. Apa lagi? Masa juga. Boleh tak? Boleh tak? Jadi akhir nak lalui MH 17 tak boleh tunggu. Jadi apa nak tunggu? Dia berita selamat dulu. Okey? Jadi akhir apa yang kita perlu buat pada anak kita? Abang tengok satu buku sangat baik sekali. Buku ini ditulis oleh Aminah Hadidor. Menulis dikata, ajarlah anak anda mengisi masa lapang. Anak-anak hendaklah diajar cara dia mengisi kekosongan waktu. Anak-anak hendaklah dididiklah sesuatu yang